Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni saya pilih hadis ke-13 kita langkau, sebab hadis 11 12 sama ya, 10 11 12 tu maksudnya sama ya, cerita ilmu. Yang ni mungkin makan masa, mungkin 2 bulan mau nak habis hadis ni. Yang saya pilih malam ni sebab hadis ni huraiannya memang mantap lah, ataupun syarah dia. Yang ni pun kitab Dr. Zahzan Muhammad juga, dan hadis kita nak baca malam ni ada dalam ni. Saya akan rujuk dua-dua sebab dia ada sedikit kelainan di segi huraian dia. Hadis ni cukup popular dalam kitab hadis 40, hadis ke-7 riwayat Imam Muslim, yakni ad-dinun nasiha. Itu hadis dia nak. An Tamimin ad-Dari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, agama ialah nasihat. Kami bertanya, liman? Terhadap siapa? Siapa yang perlu diberi nasihat? Baginda menjawab, terhadap Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin dan kaum muslimin umumnya. Jadi malam ni kita pakat tengok apakah yang dimaksudkan dengan nasihat terhadap Allah. Adakah Allah perlu nasihat kita sedangkan dia yang cipta kita? Di sini sikit, tapi di sini banyak uraian. Tak apa, saya rujuk dua-dua sebab tuan-tuan tak ada kitab ni. Hadis yang sama, yang hurai pun orang yang sama, cuma di sini banyak lagi. Ni hadis 40, kita hadis 40. Kita tengok di sini dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan nasihat terhadap Allah? Pertamanya, beriman kepada Allah, sifat-sifatnya dan menyucikannya dari sebarang kekurangan. Beriman kepada Allah makna kita yakinlah Allah itu wujud. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma, tu dalil kewujudan Allah. Di antaranya ayat saya baca As-Sajdah ayat 4. Allah yang mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya, itu dalil. Mana mungkin langit bumi kita ni mai ke alam dunia secara kebetulan? Tak ada. Kalau kita cek balik, Tok Bilal dia melalui proses pak mak dia, tidak? Ataupun terus mai ke dunia, betul ke? Nabi Isa ya, ada mak tak ada pak. Nabi Adam lagi hebat, mak tak ada pak tak ada. Kalau kita dia ada sebab-sebabnya. Jadi beriman kepada Allah bahawasanya Allah tu wujud ada. Begitu juga beriman kepada sifat-sifat dan menyucikannya dari sebarang kekurangan. Kalau tuan-tuan tengok dalam suratul Isra, Allah mula sekali Allah kata apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Awal-awal lagi Allah bagi tahu kat kita bahawasanya Allah ni tidak ada sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Allah ni sempurna. Hak tak sempurna ni kita. Makan banyak letih, tak makan lapar.
Nah, nah, tidur lewat, bangun ngantuk, tak tidur lagi tak boleh. Tidur banyak sangat kadang-kadang mengantuk. Nah, itu sifat kita. Nah, telinga kita ni. Nah, kadang-kadang dengar, kadang-kadang tak dengar. Lemahnya kita, kan? Dia main berumur tu dia malah nak jadi macam bini Pak Mat Tempe. Kan? Lain yang orang beritahu, lain yang dia faham. Kan? Orang abang laki dia accident. Takkan tuan-tuan tak tengok, ambil aku pun tengok. Kan? Nak buat cerita makna bahan kuliah lah. Ketak mengantuk kan. Jadi maknanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari. Nak habaq bagi Allah tidak ada sifat-sifat kekurangan. Sempurna, yang tak sempurna kita. Allah mampu mengetahui berapa orang yang ada di balik tirai tu. Saya tak mampu, tuan-tuan pun tak mampu. Kecuali buka tirai baru boleh kira 1, 2, 3, 4, 5 orang. Betul tak? Kalau tengok dalam Quran, daun yang gugur di malam hari pun Allah tahu berapa helai yang gugur. Kan? Berapa helai uban ada di atas kepala Fauzi. Saya tak boleh nak kira. Fauzi kata apa kena mengenal aku. Contoh. Kita ni tak boleh. Mana boleh nak kira uban banyak mana? Tak. Dia daun yang berguguran di malam hari. Kalau tak salah saya dalam surah An-Namli. Mari saya cari. Semut kan hitam. Kan? Ada semut putih. Jangan jumpa kan. Semut yang melata. Nanti saya pasang dalam surah An-Namli. Surah semut tu. Ustaz cuba cari tengok. Ada tak? Pasal saya tak apa ayat tu. Tapi saya bisa jumpa. Nah. Lah ni macam ni. Tuan-tuan cari sendiri tak? Mu aku nak cari tu, aku tak payah tu. Hak saya hafal senang kan, saya abang kan surah berapa. Tapi macam itulah sempurnanya sifat Allah. Kemudian maksud nasihat terhadap Allah ialah melakukan ketaatan dan menjauhkan maksiat. Itu makna nasihat bagi Allah. Allah tidak memerlukan nasihat kita. Kita nak nasihat Allah macam mana? Kita pun dia cipta. Tetapi yang dimaksudkan ialah kita sebagai hamba-Nya wajib taat dan wajib menjauhkan maksiat. Taat kepada Allah ni saya dah habaqnya kali taat mutlak. Sama ada kita suka tak suka, bersetuju tak setuju dengan keinginan hawa nafsu kita, wajib kena taat. Kalau itu ketetapan Allah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kena ikut. Cuba tengok ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni bulan Zulhijjah. Kita sambut baru-baru ni. Jumaat 31 Julai yang lalu kan. Allah perintah kepada Nabi Ibrahim bawa Hajar dan Ismail, kemudian ditinggalkan kedua-dua mereka di bumi Mekah yang kering kontang. Dia taat. Dia tak membantah. Siti Hajar pun sama. Cuma dia tanya saja. Dia kata kekandaku, ya adinda. Dia ada kekanda adinda. Kan? Faham kan? Kekandaku. Hampa tu dia lah aku sebut ni, hampa duk kona kot lain. Kekanda adinda. Adakah ini merupakan perintah Allah? Tuan-tuan bayangkan tengok mai dari jauh. Bila letak situ kemudian nak tinggal. Jam. Kalaulah Allah uji kita macam tu, Syekh, sanggup tak tinggal bini? Kalau ada 2 orang. Lulang ni. Yang duk cakap banyak, bini hantar duk belakang. Kak, dia kata kalau ada 2. Aku pun tak pernah nikah 2 apa ni. Duk timbang lama orang ni. Bini saya dia bagi, tapi dia kata dia tak syarat, dia nak tolong cari. 15 tahun dah cari tak jumpa. Oh tak keput dengan tu lah. Kata mengantuk nah. Nabi Ibrahim, Siti Hajar tak membantah, mereka taat.
Bayang 10 tahun ditinggalkan kedua-dua insan itu, kemudian pulang semula ke Mekah. Allah perintah pula sembelih Ismail. Ismail tak membantah kan. Ibrahim panggil, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Anak kata apa? Semalam aku bermimpi, ataupun Allah perintahkan kepadaku, wahyu padaku supaya menyembelih kamu. Apa kamu nak kata? Ni nak cerita orang-orang yang taat. Qala abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau ini perintah daripada Allah, wahai ayahandaku, maka tunaikan tu dia. Ni lah beriman. Nah, nasihat terhadap Allah maksudnya melakukan ketaatan. Kita hari ni kita nak taat kata apa? Taat kat Rasul. Siapa taat kat Rasul menandakan dia taat pada Allah. Dari Quran An-Nisa 80, man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang taat pada Rasul, maka sesungguhnya dia juga taat pada Allah. Sebab Rasul dia terima perintah pada Allah, buat bagian, jangan buat ini, jangan buat ini. Dia taat. Dia ajak pada kita, pada para sahabat, terus sampai ke ulama, sampai ke kita. Ada seorang ni jenis hakikat makrifat ni duk mengaji ni kan. Dia kata kat kawan saya, kita mengucap dua kalimah syahadah ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita nak bersaksi macam mana? Dia kata nak bersaksi Muhammad itu bersuruh Allah, dia bukan ada orang. Kawan saya kata, ish, nanti aku panggil Ustaz Syarilong lah jawab kan. Saya boleh jawab. Saya kata, Syekh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu tergolong dalam perkara-perkara ghaib yang wajib kita beriman. Faham Tok Bilal? Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara benda gaib Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syurga, neraka, dosa, pahala, tu benda mana kita boleh tengok. Faham? Kita boleh baca hadis pula bagi kat dia. Jam saya tak jumpa lagi. Tapi adalah dua orang jenis hakikat ni main duk sembang saya bab tu. Saya jawab dengan Quran, cium tangan balik awal. Dan bukan nak habaq kita kemas, tapi kemas lah. Tuba liman ra'ani wa amana bi thumma tuba sab'a marratin liman amana bi wa lam yarani. Nak letak hadis ni di mana? Nabi sebut sendiri, berbahagialah sesiapa yang melihat aku kemudian beriman kepadaku. Nabi ulang 7 kali, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah siapa yang beriman pada aku sedangkan dia tidak pernah melihat aku. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad pun suruh dia. Aku yakin Muhammad pernah hidup, bukan zaman aku 1400 tahun dulu. Nak dalam Quran nama-nama Muhammad, Ali Imran 144, Al-Ahzab 40. Aku boleh bagi 5. Ali Imran 144, Al-Ahzab 40, surah Muhammad, surah ke-47 tu nama surah Muhammad. Dalam surah tu ada lagi nama Muhammad, ayat yang kedua dan ayat ke-29 dalam surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah. Macam Syekh boleh macam ni punya hujah. Hakikat makrifat boleh lawan tak? Apa duk cerita hakikat makrifat nak hurat alif pecah sampai 10 tak payah pecah, aku bagi muka hang pecah muka. Kan? Apa duk pergi belajar tu lama-lama jadi ulama pun sebut kan. Apa tafakkaru khalqillah apa? Kamu kalau nak ingat pun ingat apa yang Allah cipta. Wala tafakkaru zatillah, tapi jangan kamu duk fikir tentang zat Allah, diri Allah macam mana. Tu yang jadi seri tu. Faham bang? Faham? Tak ngangguk apa? Ingat geng dia ke mana tu? Hakikat makrifat. Ulama ajak hangpa tak mau duk pergi jumpa tok-tok guru merapu tu kan. Saya ada pernah dia nak main test, saya bagi Quran, semua dia cakap saya bagi standar, dia tak boleh nak jawab. Depa Quran tak mau rajung tu payah kan.
Jadi cerita macam tu nah. Saya masih ingat almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Hampa tu sadut belajar tarikat lah, martabat hampa tu rendah. Dia kata tarikat kita, tarikat hampa ni dua je, Al-Quran dan As-Sunnah. Tarik tu makna jalan. Selama mana kita ikut jalan yang terkandung dalam Quran dan hadis, tak sesat nah. Dia duk cari tu nak bahas tu Tuhan tu macam mana, lama-lama sewel lah. Tu dia tasbih panjang kat sekilo. Yang tu saja tambah kata apa. Sahabat ni gelak, mana dia bukan orang tarikat. Kalau dia tak gelak tu dia lagi mereka. Nah, hampa duk pergi belajar apa Quran, hampa tak kuasai dia nak sembang bab-bab macam tu. Betul tak? Banyak dah tuan-tuan saya tengok, aduh letih kita ni. Nah. Baik. Itu di antara yang disebut makna nasihat terhadap Allah ialah melakukan ketaatan. Ingat, kita taat pada Rasul berarti kita juga taat pada Allah. An-Nisa 80. Dan menjauhkan maksiat. Jangan kita melakukan maksiat terhadap Allah. Nah. Jadi kita tengok sini pula. Yang ni tuan-tuan tak ada. Ini dia memang detail. Ni kalau nak bahas mau 3 tahun baru habis apa. Baik, kita tengok sini dia ada beza sikit tapi orang yang sama. Nasihat untuk Allah. Saya syorkan tuan-tuan kalau ada duit lebih belilah kitab ni. Pi mana-mana kita pergi outstation bawa. Sebab dia senang, kecil ya. Kan? Duduk saja-saja sementara nak tunggu ETS ke kapal terbang ke bas boleh duduk kelebek-kelebek. Kita ni dalam perjalanan kena ada kawan. Saya dua lah. Satu kitab terjemahan tafsir Quran, dan ni saya bawa ni lah. Buah kereta. Kan? Tiap-tiap kereta saya bubuh Quran terjemahan. Tapi sebab saya tak bawa kereta, orang belum bawa. Jadi kita duduk saya saja kan. Tengok kan. Cuba dengar. Ni banyak ni. Apa makna nasihat untuk Allah? Pertama sekali dia kata, beriman semata-mata kepadanya, percaya sungguh. Percaya apa tuan-tuan? Segala kesusahan, kepayahan hidup kita tak ada tempat lah kita nak bersandar melainkan kepada dia. Itu beriman. Ya tak? Tapi ikhtiar usaha kena ada. Jangan terus kita bergantung ke Allah tanpa usaha, tak boleh. Ada seorang anak murid saya ajak, saya bawa ni. Anak murid ajak untuk guru, kira hebat kan? Dia tahu, ustaz tahu tak? Saya tak nak tahu apa hantar abang ni. Ada sepotong ayat Quran, ustaz. Saya doa mai 2 tahun dah. Awak apa kelebihan? Hati tenang, rezeki murah, anak-anak dengar cakap. Saya kata biar betul ni, hang ni ulama besar mana? Lepas tu dia kata dia dengar pula Ustazah Asma Harun. Kan? Habaq benda yang sama, kisah seorang. Dia pun amal yang tu. Dia baca ketika sujud yang terakhir. Saya kata saya tak pernah dengar lah. Kita cuba ustaz amal. Dia suruh aku pula amal. Anak murid. Kan? Ayat yang dia bagi tahu tu dalam surah ke-40. Pendek ya tuan-tuan. Sebelum kita duduk tahiyat akhir baca tu. Sebab itu ayat Quran. Tapi kalau kita nak berdoa dalam sujud yang terakhir dalam bahasa Melayu hanya dalam hati. Tapi kita kena niat sebagai doa dulu. Tapi kalau baca Quran tak payah. Beza nah. Macam orang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada suruh baca 40 kali, lepas tu baru niat. Baru ingat doa sebagai doa apa kita nak minta hajat ke Allah. Dia kata 40 kali. Mai kali ke 39 lena lah. Kan? Hampa ni suka pesan, suka bagi petua-petua yang sulit. Saya ambil simple lah. Solat witir 2 rakaat, tak payahlah duk baca sabbihisma rabbikal a'la. Baca yang kita ingat lah. Takut kita jadi jemu panjang. Saya pun baca inna anzalna ya. Hak kedua inna a'tayna, kan cepat habis.
Siapa gelak ah? Hang pun sama macam aku apa? Gelak kat aku lah. Ni bila kita bagi petua sulit-sulit orang tak mau buat, payah. Mungkin dia boleh tahan sehari dua ya. Saya pun pernah semayang malam hanya mampu bertahan 8 bulan saja tuan-tuan. Tahajud 8 rakaat saya buat. 2 rakaat pertama saya baca Yasin bagi 2. Lepas tu rakaat ketiga keempat baca Ad-Dukhan bagi 2. Rakaat 5 6 baca Al-Waqiah bagi 2. Yang ke-7 8 saya baca Al-Mulk bagi 2. Boleh bertahan 8 bulan lah. Tambah aku ingat 8 hari tak ada jam. Aku pun tak boleh pi. Saya baca suratul Kahfi. Sebab tu Nabi ajak dalam kitab ni ada. Jangan kita beramal sehingga menjemukan kita. Tak ada. Buat ala kadarnya. Kita tak ada kemampuan. Kerja banyak, tidur korang, sibuk sana, sibuk sini. Kadang-kadang tak sibuk pun saja buat sibuk. 8 rakaat, witir 3, sabihis kuliah. Lepas tu witir yang 1 3 qul. 8 bulan. Lepas tu tak boleh pi. Nak atau nak kan cepat habis. Suratul Kahfi saya baca berapa bulan. Saya dah ingat dengan izin Allah separuh dah, 50 ayat dah boleh ingat. Saya target nak apa? Tak baca langsung sampai gelap. Tak boleh. Bukan tahap kita. Kita buat ala kadar ya. Apa dia yang Nabi ajak? Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan, amalan yang berterusan walaupun sedikit. Makna kita konsisten. Kita istiqamah. Jadi maknanya dia kata di sini apa yang kita nak sebut ialah kita beriman kepada Allah. Kita perlu ikhtiar usaha. Saya tak baca ayat tu ayat 44 surah ke-40 di pertengahan ayat 44, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Cuba ingat apa maknanya? Dan aku menyerahkan segala urusanku wahai Allah kepada engkau. Tapi ikhtiar usaha kita buatlah. Sesungguhnya engkau melihat akan hamba-hamba. Sahabatnya beritahu 2 tahun lah saya duk amal. Bila dengar Ustazah Asma Harun cerita tu lagi semangat nak amal dah. Saya pun baru 4 malam. Kita nak cubalah tengok kan, nak tengok dapat ketenangan jiwa macam mana. Dia kata jiwa tenang, rezeki murah apa dan sebagainya lah. Anak-anak dengar cakap kan, bukan anak bini pun dengar cakap. Bila nak menikah seorang lagi dia bagi, hak tak bagi ni tak dengar cakap mah. Orang lelaki kalau bab nikah 2 kau cukup gatai tu ni. Nasihat untuk Allah, beriman semata-mata kepadanya. Kita tak pernah tengok Allah, tapi kita percaya. Apa dalil Allah wujud yang tadi? Langit, bumi dan kita semua. Siapa cipta? Quran cerita Allah cipta semua ni. Oh mesti ada. Mustahil kita datang ke alam dunia ni secara kebetulan. Tak ada kebetulan. Lubnan tu meletup pun ada sebab. Dia tak? Dia pada simpan mangkuk ayun tu 6 tahun lah. Kan? Letupan yang kedua habis semua musnah. Kadang-kadang tuan-tuan kita ni, Lubnan tu banyak Yahudi, Arab Yahudi. Mampu bila Yahudi bangsa jahat tak guna. Jadi kita nak abang lah. Kita sama je. Duk puasa lega alhamdulillah. COVID-19 dah habis dah kan. Toto mai pula siwa nganga. Siwa nganga dia lah kira betul tu. Yang ni lagi sakan. Yang ni seminggu makan masa. Yang ni 2 hari balik awal. Ni saya nak pergi belah Taman Selasih. Minggu ni lah hari Jumaat kuliah saya. Aku pasal tangguh dengan tasbih kafarah dulu lah. Di sana di Taman Selasih tu sebuah keluarga kena.
Siva nganga punya hal. Tuan, waktu kita ni kena ikut Quran, kena ikut hadis. Tak usah duduk saya mamsak. Mai saya baca dari Quran. Az-Zumar 55. Bila manusia tak mau ikut Quran, tolak Quran, Tuhan sebut, aku bawa mai musibah bala yang hampa tak tahu. Ni Tuhan sebut, wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Mai secara mengejut, baghtatan, mengejut. Kita ngah habis dah no. Alhamdulillah lah, syukurlah kan COVID-19. Siva nganga pula mai. Pal ni tak tahu aku habis Siva nganga, Siva Subramaniam pula kan. Ampun, lalah mai Sami Belu. Nah, Tuhan sebut dalam Quran, kita ketegang. Hampa tak ikut Quran, aku bawa mai satu musibah, satu fitnah, satu bala bencana secara mengejut. Hampa tak sedar. Makna tak sedar, tak tahu mai ikut mana ni. Tak tahu mati. Kan? Boleh berarti. Ada kena Siva nganga. Beriman semata-mata kepadanya makna ikhtiar usaha kita. Ni macam pakai emas apa ni, okey lah. Kita kena akur lah. Sebab ini untuk kebaikan kita. Dia pun tak faham. Ada yang tak setuju semayang enggang-enggang. Bapak Wahabi macam dia tu kemas sangat. Kan? Kita buat penjarakan sosial 3 kaki yang 1 meter. Tak setuju, buat keluar video. Allah, Han nak letak ayat ni ke mana? Han duk tengok hadis ni, Han tak tengok Quran. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Al-Baqarah 195 tu kalau tanya dia pun tak tahu. Cakap tu pun. Dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Duk tahu dah. Tengok bila kita praktis, kita amal penjarakan sosial, kan? Masalah berkurangan banyak. Tidak. Cuma nak buat macam mana? Allah uji round kedua. Dia pada bagi tahu dah. Hari itu pun dia pada bagi tahu. Takut apa gelombang kedua kan? Tapi kita tak sangka gelombang kedua tu Siva nganga. Kan? Tu dia mai. Allah kata mai cara mengejut lah. Lagi sakan 2 hari balik awal. Dengar pula Taman Selasih dah satu keluarga kena Siva nganga, mampus pun tak pergi bang. Dia kata ustaz mai lah, saya bagi apa sagu hati banyak ni 1000, ambil ambil aku halal dunia akhirat. Kita jumpa bulan depan. Ni saya nak pergi Terengganu 9 hari. Nah, sana tak ada kes kan? Alhamdulillah. Itu ada agak apa balik daripada Nigeria. Engineer. Mungkin dia tak buat saringan dan sebagainya kan? Tapi nampak alhamdulillah. Kalau dengar cancel pula lah. Baik. Nasihat untuk Allah, beriman semata-mata kepadanya. Tengok yang ni tak ada dalam ni, tapi sedangkan Ustaz Zahzam Muhammad juga yang menguraikan, menjauhkan diri daripada perbuatan syirik dalam i'tiqad dan ibadah. Tu dia. Faham? I'tiqad ni makna keyakinan. Kalau kita duduk sajalah kan, hati kita yakin undang-undang yang ada lah ni sama baik dengan undang-undang Islam, lingkup batal loh iman dan Islam tu. Kita kata sama baik. Kalau kita beriktikad, berkeyakinan lebih baik, lagi teruk. Sama baik pun tak boleh. Ini dalam kitab Tauhid. Kitab Tauhid yang dikarang oleh ulama Wahbi. Saya beli kat kitab-kitab Wahbi. Cuma Wahbi Malaysia ni pelik sikit. Benda-benda macam ni tak bercakap. Kan? Dia duduk kelang kabut tu pasal duduk wirid Allah. Ni Wahbi ni dia bercakap soal akidah ni. Nama Wahbi tu Syekh Utsaimin. Dia syarah kitab Tauhid. Muhammad Abdul Wahab punya kitab. Dia syarah. Dia kata menjadi kafir ni 3 cara. Di antaranya apabila kita meyakini, tu i'tiqad tu.
undang-undang ciptaan manusia sama baik dengan undang-undang Allah. Lingkup akidah. Wabil Malaysia dah Wabil Malaysia duk gelut. Tak mana kita nak kiam? Allahu Akbar. Tani kah? Tang ni kah? Lah. Hampa tak mau kiam sudah. Hampa nak cukup telur pun tak apa. Sah kan? Kadang-kadang nak lolaknya kita pun duk gelut dengan tu. Soal akidah ni. Syirik. Bila mana kita terima dan amal undang-undang ciptaan manusia. Asy-Syura ayat 21, At-Taubah ayat 31, hadis riwayat Imam Ahmad. Awak hangpa tak baca hadis ni. Tu hangpa tu pengaruh. Kalau dah terpengaruh hang puak Wahbi ni tuan-tuan tak dengar lah ustaz lain. Ustaz dia betul. Aku pun tengok, yalah sekali-sekali tak ada apa pun. Duk cakap benda remeh-temeh Tok Syekh ni hadis baca Quran ada dia. Kalau tak main duk ni. Alah saya kenal lah daripada tu semua tu. Bukan saya mengendah-kendahkan mereka sahabat, tapi mereka ni act lebih sangat. Tu yang aku tak tahan tu. Kita tahu sejam ceramah ayat Quran 1-2 ya. Tu pun tak abang surah mana ayat berapa hampa cari sendiri. Hadis pun bukan dia boleh tak mana. Jangan terpengaruh. Syirik ni kena bahas. Kan? Bila ditanya pada Muaz bin Jabal, ya Muaz, hadis Bukhari, aku berapa banyak hadis ingat depa Sekali lagi saya boleh kuat dengan hujah Quran lah. Depa tak lepi, minta maaf lah. Dia tak Syekh? Wahbi lah, canggup. Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Nabi pesan kat Muaz, hang kena tunai hak-hak Allah. Hak Allah yang pertama, menyembah Allah, taat. Yang kedua, jangan syirikkan Allah. Mana dari Quran? An-Nisa 36. Sama bunyi, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kamu menyembah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Ada sandaran hadis Bukhari, ada sandaran Quran. Nampak tak? Benda ni apa tak bahas? Tu yang payah tu. Duk cerita tak mana nak kiam. Pi Mekah, mana pi Mekah Syekh? Tak ni. Simpan dia nyap bawa saya pi. Saya bawa. Kita pi di Mekah yang terkejut. Orang semayang tak kiam mana dah? Dia macam gad kan, duk tengok kiri kanan. Kan? Tak sah lah. Kan? Ayah apa ya? Kan? Benda remeh tu saya bercakap lah. Nah. Benda yang boleh rosak akidah ni dia kata. Menjauhkan diri daripada perbuatan syirik dalam i'tiqad, keyakinan dan ibadah. Ibadah dalam syirik ibadah mana? Riak, syirik kecil. Kita semayang kerana pak mentua, mak mentua, kerana manusia. Itu syirik kecil yang membatalkan pahala amalan kita. Walaupun tidak kekal dalam neraka. Tapi kalau syirik besar tadi, kita tolak undang-undang Islam, kita terima pakai undang-undang ciptaan manusia. Berat tu. Nah, batal iman dan Islam. Syirik besar ni Tuhan tak ampun. Kalau tanya mereka, bagi dalil, kau ingat duk garu kepala. An-Nisa 48, An-Nisa 116. Kan? Itu cerita dah. Baik. Ada seorang tu di Kuala Lumpur. Dulu kalau kuliah saya tak pernah main. Dah tak main. Pasal apa? Jadi Wahhabi. Jumpa kita pun tak mau nak sembang lah. Pun macam kemat sangat. Ustaz dia ajaknya lah, Ustaz Wahhabi di Kuala Lumpur ajak. Kita ni kalau sakit, kalau duk pergi klinik, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Baca ayat tu kemat. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan penyakitku. Surah ke-26 Asy-Syu'ara. Ayat 80. Nah. Apabila aku sakit, Tuhan yang menyembuhkan penyakitku. Ni saya nak abang ni, ustaz jenis-jenis ni duk cakap remeh-temeh. Kita sakit tak payahlah, kan? Betul ayat 80 surah Asy-Syu'ara. Lepas tu takdir Tuhan, kawan duk ikut saya tu lah. Hari tu jumpa muka merah padam macam udang kena goreng.
Cerita siapa ni? Demam. Tak makan ubat. Tak payah. Tuhan bagi sakit, Tuhan bagi baik. Oh, kemas. Ustaz dia abang tu. Tu tak ikut dah kuliah saya. Bagus kan tu? Takdir Tuhan, tuan-tuan. Anak ustaz tu sakit. Dah dia bawa pergi klinik. Tu kata gila babi. Mana dalil wajib ikhtiar usaha? Pergi tanya ustaz tu. Surah ke-13 Al-Ra'd di pertengahan ayat 11. Allah takkan ubah nasib kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah nasib satu kaum sehingga kaum tersebut mengubah apa yang ada pada dirinya. Makna kita perlu ikhtiar dan usaha. Duk peluk tubuh tu agak-agak rezeki mai turun. Hampa ingat hampa wali. Aku pun belum wali lagi. Tu pun tadi telefon juga. Pak Ancam, Siwa Nganga ada tak kawasan ni? Dia kata tak ada, line clear aku mai. Kena ikhtiar lah. Kalau ada taubat lahum aku tak mai abang tu. Anak ikhtiar kita. Tidak. Sembah. Kena anak dia sakit dia bawa pergi klinik. Anak murid punya bengong pikutnya ni tu. Aku duk tunggu lah kalau Pak mai jumpa aku nak rembah kau ni. Depa bukan kemas tang mana ya Quran tak lebih. Hadis pun boleh 1-2 tapi tu lebih. Kata Imam Syafi'i lemah di bidang hadis. Amboi macam kita tu kemas. Kan? Ni puak-puak tak guna semua ni. Menjauhkan diri daripada perbuatan syirik dalam i'tiqad, dalam keyakinan. Sebab tu Syekh Utsaimin, ulama Wahhabi lah, mengatakan sesiapa yang yakin undang-undang ciptaan manusia sama baik dengan undang-undang Allah, batal iman dan Islam. Kafir. Tahu kafir? Kapiak. Fauzi orang mana? Orang Kedah. Pernah pergi belah Bota. Dia pak kapio. Dia pak lain. Orang Bota kan tak tahu. Pernah pergi Bota. Dia pak cakap pelik sikit kan. Dia tanya kita, Ustaz datang berapa? Datang bertiga. Mana lagi dua? Di luar. Tak minum dah tak pelawai. Tu Bota lah. Kan? Jaga ada syirik yang batal iman dan Islam. Allah tak ampun dosa syirik. An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tu dalil dia. Yang membatalkan iman dan Islam Tuhan. Kalau syirik segi ibadah, sembahyang kerana manusia, yang tu hilang pahala. Kena masuk neraka dulu. Fauzi nak try masuk neraka? Try happy lah tengok. Sehari di negeri akhirat, 1000 tahun di dunia. Bertanya mereka Wahabi, ayat dan surah mana? Mampu tak boleh abang? Aku pun tak ingat. Al-Hajj ayat 47. Tuan-tuan dengar. Ada. Surah ke-22 ayat 47. Loh, habis dah. Ikut SOP. Ustaz kan? Tak apa, ikut SOP tak apa, bayaran sama kan. Dia buat potong pula jam. Ini yang dia kata, sesungguhnya satu hari dari hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun dari yang kamu hitung. Al-Hajj surah ke-22 ayat 47. Sehari di negeri akhirat, 1000 tahun di dunia tau. Syirik kecil masuk neraka juga. Dah tak ada pahala. Tak apa, habis sikit lah. Menjauhkan diri daripada sikap ingkar terhadap suruhannya. Banyak dia orang. Itu yang saya rujuk doa. Beriman pada Allah tu berderet tu. Saya pasal mau 3 tahun lebih bang. Tengok-tengok janggut kuih putih. Menjauhkan diri daripada sikap ingkar terhadap suruhannya. Siapa yang ingkar sama macam iblis Wa idh qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tu dalil dia.
Iblis juga engkar. Allah suruh sujud hormat pada Adam, dia tak mau. Aba, dia enggan atau dia engkar. Wastakbara, dia takabur. Mana dia rasa dia lebih hebat. Ini penyakit iblis lah main dah kat ustaz sama macam ustaz dah. Dia rasa dia kemah, orang ustaz lain semua tak kemah. Tu penyakit iblis itu, takabur, dia rasa dia kemah. Jangan engkar, menjauhkan diri pada sikap engkar terhadap suruhannya, walaupun perintah Allah itu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita, kena ikut. Kita hamba dia tak? Tu kena berhenti no. Apa? Macam ni ke apa dah? Tengok boleh ikut dan bayaran sama, tak ada masalah. Nah, tu cerita dia. Ambil sikit lah. Mengagungkan Allah dengan sifat-sifat sempurna. Mana dalil Quran Allah suruh kita mengagungkan dia? Tu kalau tanya depan minta maaf, tak boleh. Wa rabbaka fakabbir, dalam surah mana? Al-Muddathir ayat 3. Dan Tuhanmu, agungkanlah dia, jangan besarkan makhluk. Membesarkan makhluk, kata ulama Wahbi, adalah syirik. Dia pun tak bahas benda ni. Saya ada kitab Wahbi, sebab tu saya tahu. Bohong lah hak di Malaysia ni kan. Orang tak mau laksana syariat Islam pun diam, tak cakap apa pun. Sebab tu saya boleh tunjuk An-Nisa ayat 60. Bukan tuan-tuan, bukan saya, siapa-siapa di kalangan umat Islam mengaku orang Islam yang beriman tapi tak mau dengan syariat Islam adalah munafik. An-Nisa 60. Alam tara illal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila at-taghut. Tuhan sebut, kalau rasa beriman kena terima ajaran Islam, undang-undang Islam, semua syariat Islam. Kalau takat mengaku tapi tak mau duk ambil taghut juga, munafik dari segi Allah. Tu sebab tu dia sebut sini, mengagungkan Allah dengan sifat-sifat sempurna. Allah maha sempurna, tuan-tuan. Boleh? Boleh tak? Tak boleh berhenti tak? Dah bunyi dah titik, sudahlah sikit-sikit. Saat lagi semua dia lepas heret pergi balai pula kerana kuliah terlajak 5 minit jam. Esok nanti saya orang lain. Banyak lagi dia ada banyak, ada 5-6 lagi. Tu saya kata yang ni kalau tuan-tuan ada, belilah. Tak rugi. Hadis 40. Dr. Zazam Muhammad RM25. Nak bawa pergi ke mana pun senang. Dia syarah siap-siap dah. Setiap hadis dia syarah dah. Ringkas pergi padat. Inilah satu usaha yang baik. Dulu dia kata dia Wahbi. Dia tak Wahbi. Dia percaya wali-wali Allah ada. Wahbi tak percaya. Ada wali-wali. Kita tengok video dia. Dia sebut di Melaka dulu ada seorang wali Allah. Apa ustaz nampak tu? Dia kata karamah yang Allah bagi kat dia. Naik kereta, kata mati enjin, minyak habis. Dia kata hampa jangan duk cerita apa yang aku nak buat. Tuan, Dr. Zazam Muhammad, kalau tak salah saya, dia pergi ke sungai tuang air sejuk, jalan sampai ke rumah. Hampa try tengok tuang air sejuk. Wahbi tak percaya. Aduh. Tu Pak Sumit tu. Tu wali tu. Pak Sumit. Syekh, kenal Pak Sumit? Tak kenal. Pak Su Syahrir. Ni. Kita pi tak ada buka mulut, dia tahu dah hajat kita apa dah. Nak cerita apa? Tak percaya. Quran cerita. Surah Muhammad ayat 30. Hadis apa dah? Dia kata depan ni tak usah duduk ni lah, tuan-tuan, mengarut lah. Kan? Hak patut cakap tak mau cakap. Baik. Jadi cakap itulah insya-Allah. Malam ni biasalah ada produk-produk baru, tuan-tuan. Di antaranya sabun basuh baju. Saya pakai setahun tapi saya tak pernah cerita kat orang. Baru-baru ni baru saya nampak baju saya kena selut, rendam. Esok orang rumah saya angkat, dia tonyong tangan putih macam baju baru. Saya tak ni baru nak cerita kat tuan-tuan. Kalau baju anak-anak kita pergi sekolah, saya bimbang. Kalau kena minyak, ada flyer tu saya baca lah.
bubuh satu skop. Kalau baju sampai 7-8 lai, bubuh 2 skop cukup. Rendam sehari semalam. Tengok cukup clear. Lepas tu ada lagi apa nama, ikan bilih. Ikan bilih dengan bawang. Sedap bang. Kan? Siapa kata sedap? Cucu aku dia pulun tu. Ada lah yang dia ubat gigi apa pakat-pakat tengoklah nah. InsyaAllah. Minta maaf lah, kita tak boleh nak lanjutkan kerana kita kena ikut SOP. Jadi kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Illal ladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.